Faisal bin Wan Ahmad Kamal, Timbalan Menteri Perpaduan Negara, Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Berhormat Exco Kerajaan Negeri, Yang mewakili Menteri Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar dan Yang Amat Berhormat Ketua-Ketua Menteri, Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Negara serta Ahli-Ahli Dewan Rakyat, Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, Yang berbahagia Datuk Indra Noridah binti Abdul Rahim, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, ahli-ahli Majlis Penasihat Perpaduan Negara, pemimpin-pemimpin pertubuhan dan juga pemimpin-pemimpin agama, yang berbahagia Tan Sri, Datuk-Datuk, Pegawai Kanan Kerajaan, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk menghadiri majlis pelancaran Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030. Terima kasih saya kepada semua yang hadir, khususnya esko-esko kerajaan negeri-negeri yang saya difahamkan mewakili semua parti. Begitu juga dengan ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang datang mewakili daripada pelbagai parti politik. Inilah sebenarnya semangat keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini merupakan pelancaran serentak bagi Pelan Tindakan Induk Perpaduan Negara dan kami Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021 buat keluarga Malaysia keseluruhannya. Sebagai sebuah keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu bersama-sama dengan fikiran dan dada yang terbuka menerima persamaan dan tidak terlalu menekankan perbezaan. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Kementerian Perpaduan Negara kerana telah merealisasikan konsep keluarga Malaysia dalam bentuk program dan yang spesifik dan konkret bagi memperkasa perpaduan dan integrasi nasional. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030 adalah usaha untuk mengembalikan semula impian asal tentang perpaduan yang tersurat dalam 5 prinsip rukun negara. Rukun negara merupakan dokumen asas tata cara kehidupan masyarakat warga Malaysia yang telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bertujuan membina perpaduan yang kukuh dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum, berlandaskan kesepaduan dan keharmonian antara kaum menerusi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Justru, Kementerian Perpaduan Negara yang diterajui oleh menterinya Yang Berhormat Datuk Halimah Muhammad Sadiq akan memandu keluarga Malaysia memahami makna perpaduan dalam skop yang lebih luas dan inklusif dengan menjadikan rukun negara sebagai teras utama. Ini bukanlah satu pelan yang tertulis di atas kertas semata-mata. Kerana pelan tindakan ini merupakan satu modus operandi yang terancang berlandaskan 5 strategi penting, iaitu Trust Strategik 1, tolong ke atas kan, Trust Strategi 2 dulu.
saya jadikan ini sebagai trust strategik satu ya, Datuk Halimah. Memelihara sistem demokrasi raja berpelbagai. Trust strategik 2, membentuk masyarakat yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Trust strategik 3, memperkasa sosioekonomi yang adil dan saksama. Trust strategik 4, menjamin keterbukaan dan toleransi terhadap perbezaan agama dan tradisi kebudayaan, manakala trust strategik 5, membina masyarakat progresif melalui sains, teknologi dan inovasi. Plan ini dirangka sesuai dengan program mengikut keupayaan institusi di peringkat pusat, negeri dan akar umbi. Ini mampu memanfaatkan keluarga, merangkumi program pendidikan, ekonomi, kebajikan, sosio budaya, sains, teknologi dan inovasi. Saya menyeru kerjasama semua pihak, termasuk agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan ataupun NGO selaku agensi pederaju dan pelaksana dalam pelan tindakan ini untuk duduk bersama sebagai sebuah keluarga besar. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, kerjasama semua pihak mampu mencorakkan kehidupan yang lebih tersusun, terangkum, bersama dan sentiasa bersyukur di atas apa yang kita perolehi untuk membentuk kesepaduan dan keharmonian yang bersifat nasional tanpa mengira kaum dan agama. Itulah harapan yang saya inginkan apabila berbicara tentang perpaduan, apabila melancarkan keluarga Malaysia di Sarawak pada 23 Oktober lalu. Sementara itu, satu lagi plan yang turut dilancarkan hari ini ialah plan kami Plan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025. Ini merupakan satu plan paling signifikan kepada Kementerian Perpaduan Negara dalam menerajui agenda perpaduan nasional. Plan yang merakyatkan perpaduan ini akan memberi tumpuan kepada 4 dimensi atau nama ringkasnya KAMI, KAMI, iaitu K bermakna karib, A, accessibility, M, majmuk, dan I, inclusivity. Plan ini dirangka berdasarkan satu kajian yang melibatkan rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat di seluruh negara, menjurus kepelbagaian budaya dan agama supaya dapat menepis sebarang usaha yang mencemarkan perpaduan di negara ini. Pendedahan ini juga adalah signifikan supaya masyarakat berlainan etnik dapat mengawal percakapan dan perbuatan yang menyentuh sensitiviti agama serta budaya etnik lain sehingga sering menjadi pencetus reaksi negatif. Kita impikan kemakmuran bersama antara keluarga Malaysia kerana ia merupakan asas kepada kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara ini. Saya harap Plan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 dan kami Plan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 dapat mengukuhkan lagi perpaduan yang sedia terjalin dalam keluarga Malaysia. Akhir kata, sekali lagi, syabas dan tahniah kita ucapkan kepada Kementerian Perpaduan Negara yang telah mengambil inisiatif untuk menghasilkan kedua-dua plan tindakan ini. Syabas Kementerian Perpaduan Negara. Oleh itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan serentak Plan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 dan kami Plan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dimohon Yang Amat Berhormat kekal berada di atas pentas bagi penyempurnaan gimik pelancaran dan dijemput Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di pentas. Hadirin yang dimuliakan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menandatangani replika buku Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 dan kami at Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana sudi melancarkan pelan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat kekal berada di atas pentas seketika bagi sesi bergambar bersama dengan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 dan Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara bersama dengan Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 kami. Seperti yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, kehadiran pada hari ini merupakan kehadiran yang merentasi sempadan politik dan juga menunjukkan sokongan padu terhadap pelan ini daripada semua pihak dan lapisan masyarakat. Justeru itu, seterusnya majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyerahkan simbolik replika Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 dan kami at Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025 kepada Exco Perpaduan Negeri. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Haji Hanafiah bin Mat, Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Wanita dan Keluarga Perpaduan Nasional Negeri Terengganu. Dipersilakan Yang Berhormat Puan Siti Barani binti Yahya, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Perpaduan Masyarakat dan Tugas-Tugas Khas Negeri Perlis. Dipersilakan Yang Berhormat Dr. Robert Ling Kui Yi, Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Alam Sekitar, Perpaduan, Hal Ehwal Masyarakat Cina dan Siam, Negeri Kedah. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Suresh Kumar Govind, Pengerusi Yayasan Perpaduan Malaysia, mewakili Badan Bukan Kerajaan NGO. Terima kasih diucapkan kepada wakil-wakil dari kerajaan negeri dan juga daripada pihak NGO yang sudi hadir.
Seterusnya sebagai tanda penghargaan dijemput Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas penyempurnaan majlis pada pagi ini. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana kesudian bersama-sama dalam majlis pada pagi ini dan kesudian melancarkan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021-2030 dan kami at Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia 2021-2025. Seterusnya, majlis menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara kembali ke tempat duduk bagi meneruskan acara majlis.